Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimati Puan Hajah ini pengarah urusan pusat pengajian ZAG Al-Wafat, yang berbahagia Datuk Dr. Masyidah Ibrahim, penceramah kita pada petang ini, dan kita bertemu dengan yang berbahagia Datuk sesi yang ketiga. Alhamdulillah. Apa khabar Datuk? Baik? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, kita sama-sama rafakkan syukuran yang tidak terhingganya kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang beri keizinan kepada kita, hidayah taufik, diberi kesempatan lagi pada kita pada petang ini dapat bersama-sama dalam majlis ilmu sama-sama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Masyidah Ibrahim untuk menyambung lagi, meneruskan lagi berkenaan dengan bila Al-Quran bercerita. Bila Al-Quran bercerita, dan tajuk pada hari ini insya-Allah kita akan dengar daripada kupasan yang berbahagia Datuk tentang cerita adik-beradik. Ya, cerita adik-beradik. Yang mana satu tajuk yang saya rasa dekat bagi diri kita semua yang mempunyai adik-beradik ataupun kita dekat dengan kita, jiran kita, keluarga yang mana mereka juga mempunyai adik-beradik, dan bila diceritakan, dikisahkan tentang adik-beradik, sudah pastinya ada baik, ada yang hubungan yang kita dengar tentang kebaikan adik-beradik atau keburukan adik-beradik. Tapi insya-Allah kita akan dengar nanti kupasan daripada yang bahagia Datuk, apakah yang dimasukkan ataupun dikisahkan dalam Al-Quran tentang adik-beradik untuk kita mengambil pengajaran. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang telah dibaca juga sebelum pada ini, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah, kisahkanlah kisah-kisah yang sebelum daripada ini, umat-umat sebelum daripada ini, agar mereka berfikir. Mudah-mudahan mereka dapat berfikir. Jadi biasa kita dengar ada melalui hubungan adik-beradik, keluarga itu makin bahagia, dan tak kurang juga ada keluarga yang berpecah belah kerana ketidaksefahaman antara adik-beradik. Ada adik-beradik yang menjadi penolong kepada adik-beradik yang seorang lagi. Ya, ada juga di mana adik-beradik menjadi musuh sesamanya. Jadi insya-Allah ya, kita fokus ataupun kita beri perhatian sepenuhnya kepada apa yang dibincangkan atau apa yang disampaikan oleh yang berbahagia. Kita dapat bina satu keluarga dalam keluarga kita, keluarga yang bahagia di mana adik memberi kebahagiaan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat elakkan perkara yang tidak diingini insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya silakan yang berbahagia Datuk untuk menyampaikan ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa walah. Terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada petang ini yang berbahagia Ustaz Amiri, yang saya hormati Cikgu Zainab selaku penganjur kepada program pada petang ini, yang saya hormati sahabat-sahabat yang dapat bersama-sama dan sabar sejak daripada kuliah yang pertama, kedua, dan alhamdulillah hari ini yang ketiga. Pada 6 Syaban kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna hampir 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan nisfu Syaban, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat keseluruhan amalan-amalan kita untuk digantikan dengan sebuah buku yang baru. Moga-moga lembaran pertama buku baru kita ini akan merupakan cerita-cerita yang baik. Apabila kita bercakap tentang cerita adik-beradik ini, pertamanya kita nak tahu adik-beradik ini siapa. Kita ada adik-beradik yang sama ibu, sama bapa. Itu namanya adik-beradik kandung. Kita ada adik-beradik yang sama bapa, lain ibu.
Binti sama, tapi mak dia dengan mak kita tak sama. Ini bukan nama tiri. Ini sebenarnya adik-adik kandung. Ya. Kalau tadi mak sama, bapa pun sama, cerita yang akan kita dengar ialah cerita Qabil dan Habil. Ini cerita adik-adik yang mak sama, bapa pun sama. Kita ada juga yang maknya sama, mak bapaknya sama, ibunya lain-lain. Ini seperti mana adik-beradik kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Kita ada juga adik-beradik yang sama ibu tapi lain bapa. Maknanya dia bin lain tapi ibu yang sama. Ini pun dikatakan sebagai adik-beradik kandung. Yang katakan adik-beradik tiri ini, dia lain bapa, dia lain ibu. Tapi ibu dan bapa ni berkahwin. Kat sana pun ada lain ibu, lain bapa. Itu baru namanya tiri. Jadi dalam Al-Quran ada disebut, macam Ustaz sebut pada peringkat awal, dengar cerita ni untuk apa? Untuk kita berfikir, untuk kita mengambil iktibar. Dan bila bercakap tentang adik-beradik, orang kata satu ibu, satu bapa ni, Quran suruh kita cerita. Watlu, ceritakan. Watlu alaihim, cerita pada mereka. Cerita ni penting. Sebab walaupun kita datang daripada satu rumpun, kita datang daripada mak ayah dan yang sama, tapi hati kita takkan sama. Bila nampak tak sama? Kecil-kecil memang seronok semua. Ya, pergaduhan antara adik-beradik tu sikit-sikit. Tapi bila dah besar, bila ada benda yang nak direbutkan, kalau dalam cerita ini, ceritanya tentang rebut soal perkahwinan. Kalau dalam hari ini mungkin tentang harta pusaka dan sebagainya. Dekat situ baru nampak the true colour siapa adik-beradik kita. Warna yang sebenar. Kita ambil satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ceritakan kepada mereka. Cerita وَاتْلُ عَلَيْهِمْ, kisahkan kepada mereka. Naba'at, cerita dua orang anak Adam. Dan cerita ini bilhaq, cerita benar. Bukan cerita rekaan, bilhaq. Ketika kedua-duanya mempersembahkan kurbanan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menerima daripada seorang daripadanya dan Allah Subhanahu Wa Taala menolak daripada yang seorang lagi. Qala la aqtulannaka. Lalu katalah salah seorang daripada anak ini, aku akan membunuh kamu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk dia menyebut bahawa Allah hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa, menerima kurban. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau engkau nak panjangkan tangan engkau, nak marah dengan aku, nak bunuh aku, ma ana bi basitin yadaya ilaika. Aku tak mau buat macam tu. Liaqtulaka, aku tak nak bunuh engkau. Inni akhafullah rabbal alamin, sebab aku takut Tuhan. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Aku nak engkau nanti pikul dengan dosa aku dan dosa engkau dan engkau menjadi daripada sebahagian penghuni neraka. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Nafsu menolak dalam diri dia, lalu dia bunuhlah saudaranya ini. Faqatalahu, dibunuh, fa asbaha minal khasirin. Dia jadi akhirnya menyesal pula lepas daripada itu. Lalu Allah menghantar ghuraban, seekor burung gagak yang mengorek-ngorek tanah, liyuriyahu, untuk menunjukkan kepada anak Adam ini kaifa yuwari sawata akhi, bagaimana nak menguburkan jasad ataupun kita kata mayat saudaranya ini. Qala ya wailata, bila ditengok dia kata, ish, kenapalah celaka sungguh, ajastu an akuna misla hadzal ghurab, kenapa aku tak buat macam mana burung ni buat? Fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin, supaya aku dapat kuburkan atau tanam mayat saudaraku ini, tetapi akhirnya aku menjadi orang yang menyesal. Min ajli zalika, daripada kisah inilah, katabna ala bani Israel, kami telah membuat satu ketetapan ke atas kaum Bani Israel sehinggalah hari ini, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa mencabut nyawa seseorang bukan kerana dia dibunuh ataupun sebagainya, au fasadin fil ardi, atau kerana sesuatu keburukan yang dia lakukan, faka'annama qatala an-nasa jami'an, maka hukum itu sama seperti membunuh seluruh umat manusia.
Barang siapa yang menghidupkannya, sebaliknya man ahyaha, kalau kita menyelamatkan satu nyawa, faka'annama ahyan nasa jami'an, seperti menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menghantar rusuluna bil bayyinat, nabi dan rasulnya dengan berbagai petunjuk untuk dijadikan sebagai pedoman kepada umat manusia. Nah, disingkatkan cerita, kalau kita tengok Adam alaihissalam, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan isteri, memberi kepadanya isteri Hawa, dan kedua-duanya dihantar ke muka bumi ini, maka Hawa ini telah melahirkan anak kembar. Setiap kali dia lahir memang kembar. Kembar dua laki-laki, kemudian datang pula kembar dua perempuan, kemudian datang pula dua laki-laki. Jadi kalau siapa-siapa yang dapat anak kembar ke, cucu kembar ke, bukan pasal you ada keturunan ke? Memang ada. Keturunan daripada mana? Adam dengan Hawa. Asal kita pun memang kembar. Jadi kembar dekat sini, kembar Qabil dan Habil. Kembarnya yang kedua setelah lahir kedua Habil dan Qabil ini, Labuza dan Akrimah. Dia kata dalam sejarah menceritakan nama mereka dua orang ni pula. Jadi Allah SWT memerintahkan untuk membanyakkan umat manusia, perlulah kahwin. Tak ada orang nak kahwin lagi masa tu. Jadi syariat untuk kahwin bersama kembar ini hanyalah tertentu kepada anak Adam saja. Hari ini tak boleh kahwin adik-beradik lagi dah. Masa mula dulu sebab tak ada umat manusia, maka untuk membanyakkan umat manusia turunlah syariat Allah Subhanahu Wa Taala supaya Qabil dan Habil ni satu grup kembar pertama, Labuza dan Akrimah ini satu kembar yang kedua. Kembar yang pertama ini akan mengambil kembar yang kedua, dikahwinkan sebab pertama tu dua-dua laki-laki, kedua dua-dua perempuan. Jadi seorang ambil, seorang satu. Jadi dalam nak pilih Qabil nak ambil siapa, Habil nak ambil siapa, Habil ni tak kata apa, tapi Qabil ni dia berkenan sangat dengan Iklimah ni sebab Iklimah ni cantik. Antara dua orang biasalah. Ya, sebab tu kadang-kadang dalam satu rumpun anak-anak walaupun datang daripada satu ibu satu bapa, kadang-kadang berbeza wajah yang Allah SWT bagi. Jadi bila diturunkan syariat bahawa Habil ini akan berkahwin dengan Iklimah, maka timbullah protes daripada Qabil. Dia tak puas hati. Kenapa dia nak kena kahwin dengan Labuza ini sedangkan dia suka kepada Iklimah? Tengok, awal-awal manusia menunjukkan protes dia. Lalu bila timbul di sini, keduanya tak puas hati, Nabi Adam AS pun rasa dilema, macam mana nak buat ni? Yang ini tak nak kahwin dengan apa yang telah diturunkan. Maka dia bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun mewahyukan supaya kedua-duanya ini mendatangkan kurban. Kurban siapa yang diterima, maka dialah yang akan berkahwin dengan Iklimah, iaitulah kembar yang agak sedikit menawan rupa dia. Dalam sejarah diceritakan bahawa kedua-dua orang ni ada pekerjaan yang tersendiri, ada profession yang tersendiri. Dikatakan bahawa Qabil ketika itu adalah seorang petani. Dia tanam pokok, dia menggembala kambing dan lembu dan sebagainya. Dan Habil pula Qabil ini dikatakan seorang petani, hasil pertanian, dan Habil ini seorang penternak. Jadi Nabi Adam AS mengarahkan kedua-dua putranya, Qabil dan Habil ini mendatangkan kurban mereka dan dilihat kurban siapakah yang akan diterima oleh Allah SWT. Ini yang dikatakan izqarraba qurbanan, keduanya itu mempamerkan kurbannya. Dikatakan Qabil pun datanglah dengan hasil tanamannya tapi dia bawa kacang yang buruk-buruk, hasil-hasil tanaman yang dah tak elok, dipilih dia bawa. Dia tak sangka bahawa Allah SWT akan milih siapa yang punya. Sedangkan Habil ketika itu telah membawa kambing, unta yang terbaik. Apabila dipersembahkan, maka kata setengah riwayat, datanglah api yang mengambil kurban tersebut ialah kurban daripada Habil kerana ia datang daripada kurban yang baik-baik. Maka apabila kurban Habil diterima, makanya ini bermakna bahawa Habil lah yang akan berkahwin dengan Iklimah. Rasa tidak puas hati itu terus ada dalam diri walaupun saudara seibu sebapa ini. Dia tak puas hati lalu dengan penuh marah dia kata, kalau macam ni aku tak suka, aku akan bunuh kamu. Itu yang ayat 28 menyebutnya, kalau kamu nak bunuh, bunuhlah. Tapi aku tak akan buat apa yang kamu buat. Ini jawapan daripada Habil. Dalam sejarah mengatakan bahawa dia tak tahu macam mana nak bunuh pun tak tahu lagi. Tapi dia nampak saudaranya sedang tidur di bawah lereng bukit.
Kemudian dia nampak ada satu batu yang besar, lalu dia ambil batu besar itu dijatuhkan kepada kepala Habil, maka meninggallah Habil ini. Itulah darah pertama manusia yang ditumpahkan dalam sejarah kehidupan manusia. Dan kalau kita mempunyai ruang, sebab itu dia kata bil haq watlu alaihim naba abnai adam bil haq, ini cerita benar. Wallahu alam. Tapi kalau kita pergi ke Damsyik atau Damaskus di Syria, tapi nampaknya negara Syria telah pun musnah dan sebagainya, saya sempat pergi, ya. Kita akan boleh memanjat sebuah bukit yang nama Jabal Qasyun. Di situ masih ada lagi ditanam jasad manusia pertama di atas muka bumi ini yang telah dibunuh oleh Qabil, iaitulah Habil. Wallahu alam. Tapi kalau ada rezeki, mungkin kita boleh pergi untuk melihat, kerana ia adalah cerita benar yang meyakinkan kita lagi dengan apa yang telah dicerita oleh Al-Quran. Jadi walaupun Qabil ini menyesal dan dia tak tahu macam mana dia nak buat, tapi akhirnya Allah SWT menghantar burung gagak untuk menunjukkan depan dia ni macam mana nak menguburkan mayat. Sebab belum berlaku lagi dalam sejarah. Jadi manusia tak tahu bagaimana nak beraksi, ya, apabila berlaku satu pembunuhan. Jadi inilah perdebatan manusia yang pertama dalam sejarah Islam. Cerita tentang Abel and Cain ini juga diceritakan dalam kitab Taurat, ada juga dalam kitab Injil, tapi ceritanya berbeza. Lalu Quran mengatakan watlu alaihim naba abnai adam bil haq, cerita yang benar. Ini cerita yang benar. Apa yang penting ialah perkelahian, permusuhan, perdebatan, persengketaan memang boleh berlaku di antara adik-beradik walaupun satu ibu, satu bapa. Bertengkar adik-beradik bukanlah satu perkara yang luar biasa, tapi telah berlaku sejak manusia dicipta. Dendam, kemarahan, ya, hasad dan dengki antara adik-beradik memang wujud. Sebab itu kalau ada antara kita, janganlah heran pula, kenapa pula nak rasa tak puas hati dengan saya, padahal kita ni adik-beradik. Memang berlaku. Yang kedua, kita tengok protes anak-anak pada mak bapak ni memang akan ada. Kalau daripada anak awal, anak Adam pun ada protes, maka memang ada. Dan kita lihat bahawa walaupun Nabi Adam ini Nabi yang pertama, Rasul yang pertama, tetapi iman itu tidak boleh diwarisi. Pada anak-anak takkan sama. Ini kita dah ambil dalam cerita 4 darah dulu. Duduk satu bumbung pun belum tentu kita mewarisi iman dan kita selamat. Dan juga dalam cerita ini banyak menceritakan pada kita bahawa dalam mendidik anak-anak ni, kita kena selalu minta petunjuk Allah. Tengok bagaimana Nabi Adam AS bila anak-anaknya bergaduh, dia jadi buntu. Macam mana nak buat? Akhirnya dia minta kepada Allah SWT untuk menghidayahkan kepada dia bagaimana nak menyelesaikan. Dan kita tengok juga apabila pergaduhan antara adik-beradik ini, permusuhan ini kadang-kadang menjadikan kita tidak rasional. Banyak sejarah, bukan cerita drama, cerita betul. Antara adik-beradik pun ada yang mensihirkan adik-beradik sendiri. Ada yang melakukan ubat guna-guna dan pada adik-beradik sendiri. Ini bukan perkara yang pelik. Makanya kita dituntut untuk berhati-hati walaupun dengan saudara kita sendiri. Dan kita telah dipaparkan kisah bagaimana Allah SWT menceritakan bahawa perdebatan manusia pertama-tamanya berlaku kerana apa? Kerana seorang wanita. Perebutan seorang wanita, mencintai seorang wanita. Hati-hati kita yang bernama wanita. Dan betapa pentingnya taat pada perintah Allah dalam alam perkahwinan. Dan juga kisah ini memberi iktibar kepada kita bahawa perangai anak-anak kita ni tak sama. Kembar ni satu perut lahir. Qabil Habil ni satu perut lahir. Tapi perangainya tak sama. Yang satu bengis, yang satu sabar. Yang satu mudah mengikuti nafsu, yang keduanya sangat taat kepada perintah Allah. Dan kisah Qabil dan Habil ini juga mengajar kepada kita. Bila Yusuf Qaradawi membuat penafsiran tentang ayat ini, dia kata betapa tinggi dan mahalnya sebuah ilmu, sehingga kan manusia jangan malu untuk belajar walaupun daripada seekor gagak. Kerana manusia pertama atas muka bumi ini, itulah anak-anak Adam ni, belajarnya daripada seekor burung. Kita kena tengok juga, sebab itu dalam Al-Quran pun ada cerita-cerita haiwan. Ada cerita An-Nahli, ada cerita Ankabut, ada cerita laba-laba, ada cerita semut, ada cerita kuda,
Ada an'am, cerita haiwan ternakan, sebab kita kena belajar. Kerana pelajaran pertama yang manusia dapat bukan daripada manusia, bukan juga daripada Nabi Adam sendiri, daripada seekor burung kakak. Hebatnya. Ya. Dan akhirnya daripada cerita ini yang dapat kita ambil adalah harga nyawa manusia ini sangat mahal. Satu nyawa equivalent tu satu dunia. Barang siapa bunuh satu nyawa, faka'annama qatalan nasa jami'ah. Seolah-olah membunuh seluruh manusia atas muka bumi. Sebab itu jangan sewinang-winangnya. Hari ni kita tengok ada trend anak-anak kita ni putus cinta, pembunuh diri. Excuse me, nyawa awak tu bukan awak punya yang untuk awak ambil. Nyawa itu Allah SWT tiupkan pada kita, roh pada kita. Kalau Allah nak ambil, Allah cabutlah. Kalau Allah cabut, maka jangan merintih, kenapalah suami pergi dulu. Jangan merintih. Hak Allah SWT, dia tahulah bila dia nak ambil, hak dia. Dan kita juga tidak berhak untuk mengambil nyawa itu. Kalau kita mengambil yang dikata bighairi nafsin, bukan kerana qisas atau fasadin, bukan kerana satu kejahatan yang dia buat, dia melayakkan untuk bunuh, maka seolah-olah kita membunuh satu bumi. Begitu juga harganya menyelamatkan nyawa. Nampak ada anak-anak bayi terbuang, nampak orang sakit boleh selamatkan nyawa, memberi derma darah sehingga boleh menyelamatkan nyawa orang lain, mendermakan organ sehingga boleh menyelamatkan nyawa orang lain. Ya Allah, apa balasannya? Faka'annama ahyan nasa jami'ah. Seolah-olah kamu menghidupkan manusia seluruhnya. Ya Allah, berapa juta ya penghuni bumi ni. Itulah yang Allah SWT nak cerita, hebatnya pahala yang bakal diberi kepada kita. Dalam kita bercakap tentang watlu alaihim naba abnai Adam, ceritakan pada mereka cerita anak Adam bil haq, cerita benar ini. Allah SWT mulakan cerita ini dengan menampilkan plot ceritanya ini ialah kepada bagaimana mereka ini berkorban. Saya suka nak sentuh sedikit tentang korban ini ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan tiap-tiap umat itu kami syariatkan mansakan. Tiap-tiap umat itu ada satu syariat korban, mansak ya. Mansak dia kata penyembelihan korban. Kenapa ya? Liyazkuru ismallah, supaya ada sebutan nama Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang telah kami rezekikan pada kamu tentang binatang ternakan. Jadi ayat ini yang kita nak ambil ya, bahawa dalam perjalanan sejarah menunjukkan kepada kita daripada generasi ke generasi memang ada syariat korban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi berbeza daripada masa ke semasa. Pertama syariat korban ini turun ketika zaman Nabi Adam alaihissalam, bagaimana cerita Adam dan Habil dan Qabil ini mempersembahkan korban mereka, lalu Allah memilih korban yang terbaik. Korban Habil diterima sebab dia datang dengan binatang-binatang yang sehat, yang diberi yang terbaik, diberi yang the best. Jadi nak persembah pada Allah yang terbaik, bukan yang lebih-lebih. Nak sedekah bukan baju yang dah tak mau pakai, bagi yang baru-baru. Itu baru nama yang terbaik. Korban yang kedua di zaman Nabi Idris alaihissalam, di mana ditetapkan hari-hari raya pada waktu-waktu tertentu. Saat terbenam matahari ke ufuk dan saat melihat hilal, ketika itu kena korban. Itu yang kedua. Korban yang ketiga di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apabila setelah terjadi taufan dan banjir, Nabi Nuh alaihissalam membuat satu tempat di mana kaumnya ini akan meletakkan korban dan setelah itu dibakar. Korban yang keempat berlaku di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengkorbankan anaknya Ismail, bagaimanapun korban itu di saat diletak pisau ditebus dengan seekor kambing. Korban yang kelima, korban di waktu zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam disuruh korban dan diajar cara membahagikan korban itu kepada dua bahagian. Sebahagian dilepaskan dan sebahagian dibiarkan berkeliaran sebagai tanda. Ya, sebahagian lagi disembelih.
Korban yang keenam, korban Bani Israel. Di mana apabila Bani Israel ini menimbulkan ada masalah macam mana nak selesai, cara dia adalah dengan berkorban, maka datanglah api bayda, api putih yang akan mengambil korban mereka seperti mana berlaku kepada anak-anak Nabi Adam. Dan korban yang ketujuh ialah korban yang berlaku di zaman Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Di mana diarahkan mereka ini mempersembahkan korban dan dibakar oleh api. Dan korban yang ke-8, korban daripada Bani Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diarahkan untuk mengorbankan seekor sapi yang tak ada cacat celanya, yang kambing jantan yang cantik, yang mulus, yang tulus. Ini boleh baca dalam suratul Al-Baqarah. Dan korban yang ke-9, korban pada bangsa Arab Jahiliyah. Zaman Jahiliyah dulu, kalau kita tengok, kalau kita baca sejarah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 360 kita kata berhala di keliling Kaabah, dan orang Arab Jahiliyah ketika itu mendatangkan persembahan kepada Tuhan. Ini pun kalau kita tengok masyarakat kaum Cina ataupun kaum Tionghoa masih lagi ada persembahan untuk Tuhan-Tuhan mereka, dan dalam suratul Maidah dilarang kepada kita untuk makan persembahan ini. Jadi kalau ada nampak persembahan kepada Tok Kong Cina, buah limau, buah apple, makanan jangan curi-curi makan. Itu tak dibenarkan dalam Islam. Dan yang ke-9 kita tengok iaitulah kurban Abdul Muttalib, iaitulah paman ataupun bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bapa saudara, nenek lah kita kata, datuk Nabi, apabila dia bernazar kalau dia dapat anak laki-laki, dia nak yang ke-10 dia nak sembelih, tapi akhirnya dia tak jadi sembelih, maka dia kena kafarah nazarnya itu dengan kurban. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ialah kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wida ataupun Haji Wida di Mina setelah salat Aidil Adha. Baginda Rasulullah mengorbankan 100 ekor unta. 70 ekor Nabi sendiri yang sembelih bagi pihak umat-umatnya, dan 30 ekor lagi disembelih oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di sinilah berakhirnya sejarah korban yang sangat indah. Di dalam hidup kita ni pun kena ada pengorbanan. Tapi nak korban tu mestilah benda yang baik. Sebab itu bila bercakap tentang aspek pengorbanan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ma amila ibnu adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah min hiraqatid dam. Tidak ada satu amalan yang lebih Allah suka daripada hambanya pada hari raya itu, melainkan Allah tak kata sembelih, Allah kata hiraqatid dam, mengalirkan darah. Maknanya selalu silap dalam masyarakat kita ni ya, dia tunggu daging waktu edar. Tak. The best part yang hadis ni sebut, kalau kita nak buat korban, kita kena saksikan waktu darah tu meleleh. Kita kena pergi tengok macam mana sembelihan. Kita kena pergi tengok macam mana rebahnya seekor lembu. Ya, bagaimana jatuhnya seekor lembu itu direbahkan, dijatuhkan. Bagaimana diletakkan pisau. Bagaimana disebut nama Allah sehingga mengalir darah. Jangan tunggu dekat rumahnya nak tengok daging. Itu tak betul. Kerana roh yang disebut dalam hadis ni, hiraqatid dam. Yalah, yang terbaiknya ini ialah waktu dialirkan darah ini, fatibu biha nafsan, maka jadilah ia sebagai sesuatu yang baik dalam hidup kamu. Jadi dekat sini kisah pertama kita tengok bagaimana kisah adik-beradik, satu ibu satu bapa pun masih ada rasa dengki sehingga membawa kepada pembunuhan yang pertama. Segmen kedua yang saya nak bawa ialah perihal adik-beradik satu bapa tapi lain ibu. Nah, ini cerita daripada adik-beradik Yusuf alaihissalam. Sebelum ni kita dah ambil dah waktu cerita cinta, cerita Zulaikha ya. Jadi kita ambil segmen yang berkaitan saja. Untuk makluman kita semua, Nabi Yaqub alaihissalam dia ada 12 orang anak. Daripada 2 orang isteri. Satu daripada isterinya ini melahirkan Nabi Yusuf dan juga Benyamin, adik kepada Yusuf. Dan 10 lagi dilahirkan oleh ibu yang kedua. Mak bapak ni dia kenal. Mak bapak yang baik ialah mak bapak yang kenal perangai anak-anak. Jangan ada mak bapak yang tak kenal perangai anak-anak. Sebab itu dalam surah Yusuf bila diceritakan, iz qala Yusufu li abi, waktu Yusuf menceritakan kepada bapaknya, ya abati, bapak-bapak, ini ra'aitu, saya mimpi semalam. Saya mimpi ada 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, semua 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan ni tiba-tiba bersujud kepada aku.
Sebaik saja dia cerita. Apa jawab Nabi Yaqub? Ya bunayya la taqsus ru'yak. Jangan cerita, jangan cerita. Diamkan kamu, diam. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan sampai saudara-saudaramu tahu mimpimu ini. Fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani adun mubin. Jangan bagi adik-adik yang lain dengar. Nanti kamu akan diperdayakan oleh mereka. Apa yang saya nak cerita dekat sini? Apabila Nabi Yaqub alaihi salam melarang anaknya ini daripada menceritakan kepada saudara-saudaranya ini tentang mimpinya ini, bukanlah kerana dia sayang lebih yang ini, dia membeza-bezakan anaknya, tetapi kerana dia kenal perangai anak dia. Adakah kita menjadi ibu bapa yang baik sampai kita kenal perangai anak-anak kita? Ada mak bapa, dia tak tahu pun anak dia suka makan apa. Dia tak tahu pun anak dia tak suka pakai apa. Sebab tu kadang-kadang dia beli benda-benda yang anak-anak tak suka pakai. Dia siap makanan yang anak-anak tak suka makan. Sebab apa? Sebab dia tak kenal anak dia. Nabi Yaqub dalam sejarah dikatakan sangat mengenali dengan perangai anak-anak dia. Sebab itu bila diceritakan bukan kerana dia melebihkan mana-mana pihak, tapi kerana dia tahu bahawa anaknya ini boleh membuat sesuatu yang di luar batasan. Sebab itu ayat ini menceritakan bagaimana akhirnya Yusuf ini diperdayakan. Ceritanya panjang kalau tuan-tuan dan puan-puan nak baca dalam surah Yusuf ni memang ada, tapi saya ambil gistnya saja ya. Iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ni ayat yang ke-8. Macam mana perasaan anak-anak? Quran menggambarkan perasaan anak-anak. Ya. Iz qala kazalika yajtabik, ayat 8 ni dia kata anak ni dia ada satu perasaan ya. Iz qalu 10 orang anak dia bercakap sama-sama sendiri. La yusufu wa akhuhu. Kalau tengok cara dia kata bapa ni dengan Yusuf dengan adik dia iaitu Binyamin, ahabbu ila abina minna. Bapa lebih sayang dia daripada kita tau. Kau perasan tak? Ni pakat sama-sama adik-beradik ni 10 orang ni. Semua 12. Yusuf dengan adik dia Binyamin satu mak. Dia kata kalau kita perhati cara abah layan anak ni, macam abah sayang Yusuf, abah sayang Binyamin lebih daripada sayang kita. Wa nahnu usbatun. Padahal kita ni lagi ramai ni. Kita ada 10 orang ni. Inna abana lafi dhalalin mubin. Bapak ni tak adil lah. Ayah ni tak adil lah. Jadi bila Quran dah cerita macam ni, kita dah sebut ya dalam cerita ni, kita bukan nak dengar cerita sahaja. Kita nak ambil i'tibar. I'tibarnya mak bapak kena sensitif dengan perasaan anak. Adakah kita nak mengatakan bahawa Nabi Yusuf ni tak adil pada anak-anaknya? Tidak. Tapi Nabi Yusuf tahu perangai anak dia. Dan Nabi Yusuf ni dia bukanlah kata Nabi Yaqub bukanlah melebihkan Nabi Yusuf ni anak sebagai anak kesayangan. Tetapi kerana Yusuf ini sudah pun diilhamkan, diwahyukan oleh Allah SWT akan menjadi Nabi. Jadi Nabi Yaqub kena jaga. Ini bakal Nabi. Sebab itu dia jaga, tapi disalah ertikan oleh anak-anak seolah-olah abah ni sayang 2 orang ni lebih daripada orang lain. Ini perasaan anak-anak ya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sensitif. Kadang-kadang dalam kita bercakap pun kita lebih-lebihkan yang ini, kita puji-puji. Tengok Alung kau dah lulus semua ya Allah, A semua. Adik kenapa ya? Semua E je. Jangan dipamerkan atau dinampakkan kita ni seolah macam tidak adil. Kerana setiap anak ni Allah SWT bagi kelebihan. Kalau kita nak jadikan semangat pada anak kita tidak dengan cara merendahkan. Ini yang membawa kepada satu plot perancangan jahat mereka yang disebut dalam ayat yang ke-9 surah Yusuf ini. Uqtulu Yusuf. Jom bunuh je lah. Jom kita bunuh dia. Jom ramai-ramai. Uqtulu, dia guna perkataan plural ramai-ramai. Jom kita bunuh dia. Awitrahuhu ardan. Campak je kat tempat-tempat yang jauh ya. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu ba'dihi qauman salihin. Dah tak ada depan mata abah besok, kita ajalah yang tinggal. Siapa lagi? Kita ajalah tinggal. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Seorang kata, "Ush, janganlah. Bunuh ni takut sangatlah. Nanti kan jadi apa-apa." Takut juga tu. Wa alquhu fi ghayabatil jibbi. Mari kita campak je dia kat dalam perigi buta.
Tapi ditakdirkan Allah SWT, akhirnya diangkat oleh sekumpulan dalam seperti mana cerita yang kita tahu yang mengambil menjadi anak angkat ini. Tapi nak cerita bahawa akhirnya mereka minta izin kepada bapaknya untuk bawa adik ni. Arsilhu ma'ana. Wahai bapa, boleh tak kami nak minta izin bawa adik ni yarta, makan-makan, yal'ab, main-main, jemulah kat sini. Jom bapak, boleh tak nak minta izin bawa Yusuf sekejap. Wa inna lahu lahafizun. Kami jaga adik ni seorang. Kami tahu ayah sayang dekat dia. Nanti kami jaga. Tapi Nabi Yaqub dah sebut, aku takut nanti kamu kalau bawa, kamu akan ghafilun, kamu lalai pada adik kamu dan sebagainya. Dia orang jawab ramai-ramai, lain akalahu zibu, kalau serigala makan dia, kami duk ada ramai, takkanlah seorang abang pun tak boleh nak pertahankan adik. Tapi akhirnya berlakulah apa yang berlaku, mereka mencampakkan Nabi Yusuf ini dalam telaga dan mereka mengambil baju dia dan bajunya ini diletakkan dengan darah dan dipersembahkan. Akhirnya pulang bagi tahu ke ayah, ayah, adik meninggal, adik dah dimakan oleh serigala. Perempuan boleh baca dalam ayat ini bagaimana Allah SWT menggambarkan bahawa Nabi Yaqub tak percaya. Ja'u abahum usya'un yabkun. Datang ramai-ramai teriak sama je. Bapak dia kata apa? Ayah kata apa? Ni tak betul dah ni. Tak betul dah. Sebab apa? Menangis pun nampak air mata palsu. Menangis pun nampak macam dengan tak real. Kemudian baju tak koyak langsung. Nabi Yaqub tengok darah macam bertumpuk. Bukan darah orang. Tapi nak buat macam mana? Anak dah datang macam tu. Apa yang boleh dibuat oleh seorang bapa tu? Fasabrun jamil wallahul musta'an. Sabar saja ya Allah, sehingga Nabi Yaqub ini dikatakan menangis sehingga buta matanya atas kehilangan Nabi Yusuf. Akhirnya dicampakkan baju dari bau baju anak dia tu, bila dah jadi 40 tahun berlalu, barulah kembali matanya ini boleh melihat. Apa yang ingin saya katakan kat sini? Kita tahu ya bahawa cerita ni ambil aktibar. Aktibar apa kita boleh ambil? Tuan-tuan, puan-puan, dalam kita mendidik anak, tak ada anak-anak yang tak menipu mak bapak. Ini Quran dah cerita. Hati-hati kita kalau jaga anak. Anak ni mana ada sejarah tak pernah tipu mak bapak pergi sekolah, tak ponteng ke apa. Mesti ada juga. Dalam beberapa kes-kes, anak-anak ni bercakap ambil duit mak bapak. Akan ada. Sebab tu mak bapak kena hati-hati dalam pendidikan anak-anak. Kena tahu, kena beringat bahawa anak-anak ni memang kalau dia cakap tak betul dengan mak bapak, kalau dia menipu mak bapak, itu memang satu yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi yang saya nak cerita ni ialah cerita adik-beradik yang tadi satu mak satu bapa, yang ini satu bapa lain mak, pun perasaannya lebih lagi sampai mendorong. Kau tadi dah bunuh, yang ini mendorong sampai membuat perkara-perkara yang tak baik. Dipendekkan cerita, kalau tuan-tuan nak baca cerita ni boleh baca dengan panjang bagaimana akhirnya Yusuf alaihissalam menjadi pembesar ataupun menteri kewangan di Mesir. Akhirnya dia perangkap balik adik-beradik dia ni, dia jemput datang makan, tapi dia berpakat dengan adik dia Benyamin ini. Ya 40 tahun wajah pun dah berubah, dia orang pun tak lagi mengenali, tak mengecam bahawa itu adalah Yusuf. Tapi akhirnya mereka dituduh sebagai pencuri barang khazanah daripada istana tempat mereka dijemput makan, sehinggalah akhirnya menangis lagi sekali Nabi Yaqub, tapi akhirnya dicampakkan baju, maka dapatlah melihat semula Nabi Yaqub. Moral of the story kita nak cerita adik-beradik ini apa? Kita nak cerita daripada cerita adik-beradik Yusuf, kita akan tengok macam mana adik-beradik yang boleh benci sampai bawa kepada campak adik-beradik buat benda yang tak patut. Dalam masa yang sama, bagaimana Yusuf melayani adik-beradik dia juga, sehingga akhirnya setelah hampir 40 tahun menanti satu waktu bila dia dalam keadaan berkuasa, dia tidak menggunakan kuasanya itu untuk menindas adik-beradik dia, tapi untuk dikumpulkan balik semula supaya mereka ini bersatu hati. Jadi kita adalah anak-anak kita, walaupun ada dengki-mendengki, kalau satu hari anak tu dah naik, janganlah dia sebut, dulu kau buat aku kan, sekarang aku dah ada power, sekarang aku dah naik, sekarang aku dah kaya, sekarang aku dah ada nama, masanya aku pun nak lawan balik dengan kau. Jangan begitu. Itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga tentang adik-beradik dalam Al-Quran.
Yang saya nak ceritakan, ya, cerita adik-beradik ini ialah tentang Fatimah Al-Khattab dan juga Umar Al-Khattab. Kita tahu bagaimana cerita Fatimah dan juga Umar. Fatimah ni Islam lebih dulu daripada Umar. Dia bersama suaminya Sa'id ibn Zaid. Akhirnya sehingga Umar Al-Khattab mendengar bahawa orang menyebut, engkau ni apalah nak cari sangat Muhammad, kau nak bunuh adik engkau sendiri pun dah masuk Islam. Bengangnya Umar ni, langsung dia pergi ke rumah adik dia. Waktu dia sampai, tengah dibacakan surah Taha. Lalu Quran itu disembunyikan. Dia tanya adik dia, tu apa tu? Tu Quran. Ini lembaran, dia kata, suhuf. Bagi aku tengok, tak boleh. Dia lempang dia, tak boleh. Kenapa aku tak boleh tengok? Kenapa aku tak boleh baca? Sebab engkau tak suci, wahai Umar. Apa yang aku tak suci? Engkau belum suci. Lalu Umar pergi mandi. Ini kita boleh baca dalam banyak tafsiran. Umar mandi, bersihkan badan dia. Kata, sekarang aku dah mandi. Aku dah bersih. Bagilah aku tengok Quran tu. Barulah setelah dia suci, dia ajarkan wuduk, barulah dia pegang Quran itu baca. Itu yang bila dia baca, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, tu akhirnya jatuhlah pedang yang dia nak bunuh adik dia ni. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Jadi orang baca Quran bukan boleh buka macam tu saja. Preparation diri dia dulu nak baca Quran tu. Suci dalam suci. Umar datang tu dengan perasaan yang betul-betul untuk mendalami. Dia nak tengok kenapa adik dia boleh masuk Islam kerana lembaran ini. Mari tengok nak baca. Dia baca dengan hati dan dia baca dengan suci luar dan dalam. Sebab itu dia dapat hidayah. Lepas tu kadang-kadang kita tertanya, kenapa kita ni baca khatam berkali-kali pun tak rasa menyentuh di hati kita? Dos kat mana tak kena ni? Dos yang sama. Quran itulah dibaca dulu, Quran itulah dibaca sekarang. Kenapa orang sekarang baca Quran tak tersentuh pun? Sebab dia tak baca macam tu. Dia tak sentuh diri dia dengan suci. Yang seterusnya cerita adik-beradik juga diceritakan tentang Musa dengan kakak dia. Musa dan kakak dia. Kita boleh baca ayat ni dalam surah Al-Qasas ayat 11 bagaimana diceritakan. Wa qalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Cerita ini adalah cerita tentang Nabi Musa dengan kakak dia. Diceritakan dalam sejarah apabila Fir'aun mendapat mimpi. Fir'aun ini adalah Raja Mesir. Kalau siapa-siapa yang belajar di Mesir ataupun berkemampuan untuk pergi ke Mesir boleh tengok melawat di museum dia itu ada Fir'aun. Mesir diperintah oleh Fir'aun. Dia sangat percaya kepada dua perkara. Satu tukang tilik, satu tukang sihir. Tukang tilik ni sebab dia nak tahu apa masa depan berlaku. Ini jenis orang yang tak sabar. Dia nak tahu masa depan. Masa depan tak boleh tahu. Dalam Quran Nabi kata kalau aku tahu apa berlaku masa depan la astaksartu minal khairi. Aku pun tahu macam mana nak jaga diri tapi aku tak tahu. Yang kedua suka sihir. Sihir ini sebab kalau dia nak bunuh orang tu ataupun nak ngenakan orang tu tidak dengan cara yang gentleman, dia gunakan inilah buhul-buhul atau bacaan-bacaan yang tidak baik, berkawan dengan syaitan dan jin dan sebagainya. Nah, lalu tukang tilik menceritakan pada Fir'aun bahawa Fir'aun ini akan dijatuhkan oleh seorang anak lelaki daripada Bani Israel. Kerana takut sangat diperintahkan semua anak-anak lelaki Bani Israel dibunuh. Makna asal lahir lelaki je bunuh, asal lahir lelaki bunuh. Tapi akhirnya tak ada orang pula nak jadi hamba. Maka diringankan sikit, 1 tahun bunuh, 1 tahun tak bunuh. 1 tahun bunuh, 1 tahun tak bunuh. Lahir kakaknya tak bunuhlah sebab perempuan. Kemudian lahir Harun, zaman yang tak bunuh. Kemudian zaman kena bunuh. Kemudian zaman tak bunuh. Kemudian zaman kena bunuh. Itulah lahirnya Nabi Musa. Yang abangnya tua 3 tahun daripada dia. Dia ada kakak, dia ada abang. Baik. Cerita adik-beradik dia. Dengan kakak ni kita tengok kalau anak perempuan jadi anak sulung ni, ya Allah. Maka ketika lahirnya Nabi Musa, ketika itu ialah waktu perintah untuk dibunuh anak laki-laki. Allah Ta'ala jadikan ibu Musa ni dia mengandung pun tak nampak. Orang tak tahu kata dia mengandung. Tak nampak langsung perutnya ini ada perut. Tapi bila dia lahir tiba-tiba dengar macam dengan suara bayi. Maka orang pun cari, ada bayi lahirkan, laki ke perempuan, laki ke perempuan. Masa itulah Allah mengilhamkan, letaklah anak kamu ini fitabut dalam satu bekas kotak, bekaslah kita kata, dan hanyutkan dia kerana rumah dia di belakang adalah Sungai Nil. Hanyutkan anak kamu ini di Sungai Nil. Allah, jiwa ibu ni macam mana?
dia dah susah hati. Lalu inilah antara kakak dan juga adik. Kakak ni sayang sungguh ke adik. Sampai dalam Quran cerita, mak kata kepada kakak Musa ni, ikutlah kat manalah kotak ni akan pergi. Kamu pergi ikut. Khusih, pergi ikut. Kat mana dia pergi? Perhati. Daripada jauh, jangan bagi orang tahu kamu ni kakak dia. Itulah peranan yang kakak dia buat. Kalau tuan-tuan dan puan ada kesempatan untuk melawat bumi Anbiya, bumi Mesir, boleh pergi ke satu kampung Firaun, dibuat satu penceritaan balik bagaimana kisah ini berlaku. Akhirnya sampailah diambil oleh Asyah binti Muzahim, sampailah budak ini tak boleh menyusu, dia tak mau menyusukan siapa pun, lalu datanglah kakaknya ini, dia kata saya ada kenal orang kampung yang ada susu banyak, boleh tak saya cadangkan? Orang kata, kamu siapa? Dari mana kamu datang? Tak saya dengar ada suara budak. Jadi orang kampung saya tengah cari rezeki. Kalau ada nak menyusu. Akhirnya dikembalikan Nabi Musa kepada ibunya untuk disusu. Saya nak bawa moral of the story kat sini. Cerita adik-beradik antara Musa dengan kakaknya. Kakaknya sangat prihatin, sangat taat kepada perintah ibunya. Kerana peranan kakaknya inilah, akhirnya adiknya ini dapat dikembalikan untuk disusukan oleh ibunya. Dalam masa yang sama, Musa juga ada abang yang kita kata tadi yang lahir awal daripada dia pada tahun tidak dibunuh anak lelaki pada tahun tersebut. Nabi Musa ada seorang abang yang namanya Harun. Ya, kita tahu bahawa Musa diangkat oleh Allah SWT menjadi Nabi. Tapi ketika itu Nabi Musa ni dikatakan agak tidak fasih perbicaraannya. Dia bercakap, dia kurang sikit sebutannya. Dalam hadis menceritakan ini adalah kerana sewaktu dia duduk dibesarkan dalam istana Firaun, banyak kali Firaun duduk atas kerusi, dia tarik kaki kerusi sampai Firaun jatuh, dia duduk saja dia tarik janggut Firaun sampai luka. Firaun berkali-kali dah nak bunuh dia, sampai Firaun dah tak sabar. Firaun kata, pelik betul lah budak ni, jangan-jangan budak ni lah yang akan menjadi apa yang tukang tilik baca kepada aku, yang akan menentang dan membunuh aku. Bunuh budak ni. Ketika itulah Asyah kata, ya Allah bang, budak aja apalah, dia tahu kenapalah nak bergaduh dengan budak. Budak tapi budak ni pelik, Firaun kata. Lalu datanglah idea daripada Asyah, dia kata, kalau tak percaya marilah kita uji budak ni. Kita letak makanan, kita letak api. Tengok budak ni nak ambil apa. Maka waktu itu Musa merangkak pergi nak ambil makanan. Budak tengok makan dengan tengok api. Api panas, takkan nak pergi ambil api. Ya, dia pergilah ambil makanan. Asyah dah macam hilang darah, menyirap darahnya. Dia kata kalau ambil makanan ini bermakna matilah budak ni, Firaun bunuh. Lalu Allah SWT ilhamkan, hantar malaikat menolak Nabi Musa ketika itu nak ambil makanan, tidak ditolak ke api, lalu diletak api, maka lidahnya ini jadi tidak fasih bacaannya. Inilah ayat yang Ustaz Amiri baca awal-awal tadi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itulah ayat yang dibaca oleh Nabi Musa AS ketika diperintahkan berjumpa dengan Firaun. Nah, saya nak bawa kat sini cerita tentang Nabi Harun. Nabi Harun ni ialah abang kepada Nabi Musa. Kalau tadi dua cerita pertama kita tengok macam mana cerita adik-beradik berbunuh sesama sendiri. Adik-beradik sama-sama Nabi Yusuf mengenalkan adik-beradik sendiri. Yang ini ceritanya macam mana abang jaga adik, kakak jaga adik. Kakak jaga adik sampai besar. Abang jaga adik, Umar Al-Khattab jaga Fatimah sampai dia adalah abang yang sangat boleh baca sejarahnya, sangat prihatin pada adik dia. Dan bagaimana abang lelaki ni, Nabi Harun alaihissalam, bagaimana dia menjadi pengawal kepada adik dia. Dalam sejarah mengatakan, sewaktu Musa diangkat sebagai anak angkat Fir'aun, dibesarkan dalam istana, Harun adalah pengawal kepada istana. Harun bekerja sebagai pengawal istana. Dan Harun sentiasa bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwah, dan perlantikan Nabi Harun adalah satu rahmat di mana Allah SWT menyebut dalam Al-Quran. Ini kita boleh baca dalam surah Taha, kita boleh baca dalam surah Al-Qasas, banyak cerita-cerita tentang Nabi Musa ini, bagaimana dia dijadikan sebagai, kerana dialah sama-sama mendukung kerjaya Musa ni. Ya, kerja. Saya ada banyak perkara yang saya tertarik dengan Harun ini. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak bagi orang kata yakin lagi dengan cerita ni,
Tuan-tuan dan puan-puan kalau pergi ke bumi Mesir, kalau berkesempatan, boleh pergi ke Saint Catherine ataupun Bukit Tursina, sebab di situlah tempat munajatnya Nabi Musa. Nabi Musa ini disebut sebagai Kalimullah kerana Allah berbicara dengannya di Bukit Tursina. Dalam perjalanan itu kita akan jumpa dengan kubur Nabi Harun. Ya Allah, alaihi salatu wassalam. Ya, kita nampak, bila kita tengok sendiri kita akan rasa betapa yakinnya kita dengan cerita-cerita Al-Quran ini. Jadi Nabi Musa ni Nabi Harun ni banyak membantu Nabi Musa. Karakter Nabi Musa dengan Nabi Harun ni sangat berbeza. Dalam Quran menceritakan Nabi Harun ni dia very soft spoken, dia orangnya sabar, ni abang yang digambarkan sebagai abang yang sabar. Kadang-kadang adik ni marah abang lagi. Ya. Nabi Musa ni apabila dia bersama-sama dengan Nabi Harun sampailah waktu Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Ya, kita tahu cerita bagaimana Fir'aun mengejar Nabi Musa, ketika itu Nabi Harun pun bersama dia sampailah di depan Laut Merah. Tak tahu nak pergi ke mana, Allah SWT wahyukan ketuklah dengan tongkatnya ini Laut Merah, lalu terbelah dan mereka menyeberangi Laut Merah itu. Fir'aun pun ikut, tapi bila mereka lepas, bercantum semula Laut Merah ini membunuh tentera-tentera Fir'aun. Ketika itu Nabi Harun ada bersama. Selesai cerita ini, apabila mereka sampai di bumi Palestin, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Musa untuk bermunajat. Ketika itulah ditinggalkan kaum dia ini dengan Nabi Harun. Dia kata, aku nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku ada munajat aku, mintalah tolong abang jaga kaumnya ini. Tapi sewaktu peninggalan selama 40 hari, kaum-kaum ini telah memberontak. Sebab Harun ni soft spoken, dia lembut, dia tak kasar. Bila kaumnya ni diketuai oleh Samiri, dia kata kita tak sabar dah ni. Janji kata Nabi Musa nak balik 30 hari, 31 hari tak nampak kelibat pun, 32 hari tak nampak. Nabi Musa pergi sampai 40 hari berpuasa. Tak nampak pun, tak jadi dah, kita tak nampak Tuhan ni, maka kita buat sapi. Kita buat macam dengan satu bentuk sapi, kita sembah sapi ni bagi nampak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Bukit Saint Catherine on the way tu, masih ada lagi sapi yang disembah oleh Samiri dan juga yang diketuai oleh Samiri dan kaum-kaum. Tapi Nabi Harun ni dia lembut, dia kata jangan, aku dah dipesan oleh Nabi Musa untuk kamu sabar, tak mau sabar. Akhirnya Nabi Musa balik, itu yang Quran cerita. Dia tengok kaum dia ni menyembah kepada berhala, direntapnya janggut Harun ini sampai merentak. Merajuklah, sebab selepas itu berlakulah sedikit peristiwa merajuk di antara abang dan adik ini. Jadi ini cerita macam mana antara abang dan adik ini berlaku. Kita tengok walaupun sebenarnya Harun ini jarang diceritakan orang. Orang selalu cerita tentang Nabi Musa dan sebagainya, tapi peranan Nabi Harun ini juga sangat besar. Ustaz Amiri, kita break sekejap. Kalau ada apa-apa soalan, mungkin selepas ni saya nak buat sedikit kata orang kesimpulan tentang cerita-cerita yang telah kita dengar. Boleh kalau ada apa-apa persoalan yang nak dibangkitkan oleh peserta-peserta kita pada petang ini, saya persilakan Ustaz Amiri. Saya serah balik pada Ustaz dalam mungkin 10 ke 5 minit. Sila Ustaz. Boleh, baik. Terima kasih Datuk. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu semua. Okey, jadi dalam tempoh 5-10 minit, kalau ada perkongsian ataupun pertanyaan atau ingin pandangan daripada bahagian Datuk, silakan kita bincang pasal adik-beradik dan kisah adik-beradik dimasukkan atau diceritakan dalam Al-Quran adalah untuk kita mengambil pengajaran. Kenapa diceritakan pasal Nabi Musa yang telah diceritakan oleh Datuk tadi? Nabi Musa dengan Nabi Harun, kemudian Datuk juga sebut tentang Nabi Yusuf dengan abang-abangnya, dan dimulakan dengan kisah Qabil dengan Habil dan juga Fatimah dengan abangnya Umar. Jadi cerita-cerita itu semuanya ada pengajaran-pengajarannya, ada mesej-mesejnya yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada kita. Mungkin ada terkena sikit sebanyak dalam keluarga kita, dalam adik-beradik kita, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran. Jadi Ustaz buka kepada ibu-ibu semua kalau ada persoalan. Sementara kita Datuk sambung semula daripada perbincangan tadi. Silakan, ada pandangan apa-apa? Okey. Haji Hasaniah, apa khabar Haji Hasaniah?
On mic Haji Hassaniah, kalau nak tanya Haji Hassaniah, on mic tu. Haji Hassaniah tak on mic. Adik-beradik ni Ustaz biasanya nampak macam okey. Biasanya akan nampak true colour macam saya kata dalam banyak kes yang selalu tengok bila mak bapak dah meninggal, apabila nak pembahagian harta pusaka ataupun bila penggiliran nak menjaga mak yang dah tua, ayah dah tua, maka dekat situ selalu berlaku pergeseran. Memang Betul. itu yang kadang-kadang kita tak boleh nak terima ya. Saya pernah ada satu klien sampai sebut, dia kata kawan lebih baik daripada adik-beradik. Ni jangan pernah sebut ini sebab hubungan silaturahim itu tidak boleh dibandingkan dengan mana-mana hubungan dalam alam ini. Ini kita akan ambil di penghujung nanti. Jika ada apa-apa soalan nanya dibangkitkan. Okey, dah apa tak? Okey, Kak Rahila. Umi banyak pengalaman ni, Umi Zakia ni daripada Terengganu. Umi banyak pengalaman ni, Umi Zakia. Boleh kongsikan atau respon kepada apa yang telah disebutkan oleh yang bahagia Datuk tadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Dan semua. Umi nak cakap macam mana, tapi Umi ada 4 orang anak. Alhamdulillah. Sebenarnya Umi rasa dalam kita nak pelihara anak mana, sebagai ibu yang bekerja daripada kecil lagi, daripada awal lagi, sebab bila kita bekerja masa tu memang terhad. Jadi Umi lah, pengalaman Umi kerana kesuntukan masa tu memang kita tak adalah kemudahan untuk macam alat canggih macam sekarang lah, macam mesin basuh semua makan basuh sendiri kan. Jadi tapi masa tu cara kita nak terapkan dia sama-sama daripada kecil lagi, nak terapkan dia kasih sayang sama-sama tu, maknanya kalau Umi kita semua, kita sebagai ibu, kita kena masukkan diri kita dalam jadi anak-anak. Ada masa kita jadi anak, sama-sama anak, macam ada masa kita jadi seorang ibu. Contohnya kalau Umi bagi kamu waktu, kalau macam masa main sampai ke Umi pun kalau main bola sama-sama main bola. Betul. Memang macam tu. Kalau main bola sama-sama. Tak kisahlah bola apa, badminton ke apa, memang kita main sama-sama. Kalau main tongkang macam tu, okey, lepas tu jom kita masuk dapur. Umi kita tak ada masa kita nak bersama dengan anak. Kita nak pupukkan dia sama-sama dia tu. Jadi bila kita duduk dapur tu, yang ni, okey, abang ni basuh pinggang misalnya. Kita pupuk dia betul. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang, Alhamdulillah lah, anak Umi ramai lelaki. Jadi yang lelaki tu mana cara dipakaian Umi memang susah. Mau pakai cerewet, dipakaian tu kena macam ni. Tapi Alhamdulillah nombor 2, nombor 3 dia boleh ikut cara kita lipat dalam cara susunan tu macam mana. Umi nak beritahunya tentang penerapan kasih sayang tu daripada kecil lagi. Bila dah besar memang dia ada gaduh-gaduh, tapi bila kembali kepada kita masa kecil tu, Alhamdulillah dia kasih sayang tu, mana boleh tahu kasih sayang tu memang bermula daripada kecil lagi. Boleh pergi mari lah Umi kata boleh pergi mari boleh pergi mari. Alhamdulillah. Okey, perkongsian yang baik. Satu perkongsian yang baik Ustaz Amiri, bagaimana pengalaman seorang ibu membesarkan anak-anak lelakinya saja. Kita tengok macam Umi sebut tadi, betul Ustaz Amiri, bahawa karakter anak ni berbeza ya. Kalau saya nak sambung sikit, sebenarnya karakter Nabi Musa dengan Nabi Harun pun adalah dua karakter yang sangat berbeza. Langit dengan bumi. Abang yang lembut sampai dalam ayat Al-Quran dia kata qala ya ibna ummi la ta'khuz bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israel wa lam tarqub qawli. Waktu dia balik, masa dia marah Nabi Harun, Nabi Musa ni, dia tarik bukan takat janggut, dia sengguk kepala ni, dia la ta'khuz bi ra'si, dia tolak kepala sampai Quran merakamkan perbuatan ni. Janganlah buat aku, janganlah tarik janggut aku, hentak kepala aku, dia katakan. Aku tahu engkau akan kata aku ni tak betul, memecah belah kan. Tapi engkau akan kata aku ni tak ambil berat tentang pesanan engkau. Tapi kenapa Nabi Harun boleh berlembut lagi dengan anak dia?
dengan adik dia. Saat buat macam tu. Sebab itu Nabi Harun ini sangat memahami karakter adik dia. Walaupun marah macam mana, dia terus bersabar. Sebab itu dalam masa yang sama, pernah tak kita buat untuk adik-beradik kita? Ini satu perkara yang saya minta kita semua buatlah. Apabila Nabi Musa AS, Allah SWT perintahkan dia untuk pergi mendakwah Fir'aun, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waj'alli waziran min ahli, ya Allah, aku tak boleh pergi seorang, boleh tak hantar pembantu daripada keluargaku, Harun akhi, iaitulah saudaraku aku Harun, abangku ni, hantarlah dia. Ushdud bihi azri, sebab dia boleh menguatkan aku, wa asyriku fi amri, biarlah dia turut dalam apa-apa perintah engkau pada aku, biarlah dia ada sama, kai nusabbihaka katsira, supaya kami dapat sama-sama bertasbih kepadamu. Yang paling saya rasa sangat terkedu dan teruja ialah apabila disebut Rabbi ghafirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika. Ya Allah, ampunkan aku dan abangku. Kita pernah tak berdoa untuk saudara mara kita? Kita kadang-kadang kedekut ni Ustaz. Kita doa untuk diri kita je. Paling kuat pun lil muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat. Kita terlupa akhi, ikhwan, abang kita, adik kita, kakak kita. Kita tidak pernah menggabungkan doa kepada mereka. Bergaduh adalah kita ni ya. Bukan saja saling membantu, kita tengok antara Musa dan Harun ni, tapi direkodkan saling mendoakan keampunan. Abang ni sabar, boleh terima kekurangan adik. Tak apalah, adik ni tarik janggut, buat kepala, tarik rambut, buat macam-macam. Tapi aku kena sabar sebab dia ada kekurangan sikit. Aku boleh terima kekurangan adikku ini. Ya. Adik pun setelah buat menyesal, buat abang. Minta ampun, ya Allah, ya Tuhanku. Mintalah ampun, Rabbi ghafirli wa li akhi. Ya. Masukkan kami berdua dalam rahmat-Mu. Jadi kita ni kalau ada sengketa antara adik-beradik kita, banyakkanlah untuk berdoa. Dia tak dapat dinafikan kalau ramai lagilah macam-macam kerenah yang ada. Tak puas hati, yang sebagainya. Ya. Dari kisah Habil dan Qabil pun kita tengok macam mana keduanya merebut tentang redha Allah dan sebagainya. Tapi macam saya sebut tadi, seperkara yang jarang ramai di antara kita buat, mendoakan saudara kita. Inilah yang menjadi talian yang menautkan antara kita. Saya nak pergi kepada segmen yang terakhir, yang tibar apa kita nak ambil daripada kisah-kisah yang telah kita paparkan sejak daripada buku 3 tadi. Pertamanya, kalau kita tengok dalam setiap kisah yang saya paparkan, ibu bapa ni kena campur tangan kalau anak-anak kita berdiam. Anak-anak kita bergaduh. Tolong mak bapak. Kalau anak-anak bergaduh, tolong campur tangan. Jangan berdiam diri. Cik Salmah tadi ada satu soalan, kalau kita buat korban untuk anak-anak kita dengan menggunakan duit kita dengan persetujuan mereka, boleh? Itu saya akan jawab sekejap lagi. Saya nak cerita kat sini. Ada kadang-kadang adik-beradik ni bergaduh tapi mak bapak, mak malas lah. Korang dah besar-besar dah. Korang bukan kecil-kecil lagi. Mak tak nak campur. Salah tu. Tengok macam mana Qabil dan Habil, Nabi Adam campur tangan. Tengok macam mana Nabi Yusuf, Nabi Yaqub campur tangan. Tengok macam mana perkalian ni, ada campur tangan. Kita sebagai mak bapak dengan kuasa kita yang ada, kita kena menjernihkan hubungan antara anak-anak kita. Meh sini mak nak panggil sekejap. Along, Angah, adik mak nak panggil. Ni mak hidup lagi ni. Apa yang tak kena dengan engkau orang? Mak nak dengar dekat sini. Mak tak mau kau. Jangan mak pula sebelah sana merajuk. Lebih suka pergi rumah abang tapi diam. Konon-konon tak nak campur. Tu mak yang tak baik. Ayah yang tak baik. Tolong jadi mak dan ayah yang baik. Mak dan ayah yang baik bukan mak bapak yang berdiam. Ada kalanya berdiam itu baik. Ada kalanya berdiam itu merosakkan hubungan antara anak-anak kita. Kita ada kuasa. Tuan-tuan, para ibu, para bapa yang dikasihi sekalian. Selama kita ada ni, kalau hari raya ni anak-anak akan balik lagi. Kalau kita dah tak ada, anak-anak dah tak balik dah. Kitalah yang sebenarnya menjadi talian hayat terakhir untuk anak-anak bersatu. Sebab itu, kalau dalam masa kita masih hidup, kita dengar anak-anak kita bergaduh, tolong campur tangan untuk menyelesaikan kemelut ini. Tolong jangan berdiam diri. Tolong jangan menyebelahi mana-mana pihak. Tolong bersikap adil. Sebab kerana kadang-kadang mak bapak lah punca hasad dengki anak-anak apabila kita selalu membanding-bandingkan,
apabila kita tidak melayani anak-anak kita dengan adil dan sebagainya. Saya mohon, sebab saya masih lagi membuat kaunseling. Banyak cerita, saya tak boleh nak buat apa, saya tak boleh baik dengan abang saya. Kenapa? Kerana mak saya ni tak masuk tolong pun, mak diam. Mak dengar sebelah sana, mak dengar sebelah sini. Lagi teruk kalau mak ni lagi melaga-lagakan anak-anak, lebihlah teruk lagi. Tolong ambil peranan. Peranan kita belum selesai. Yang saya kisahkan daripada awal kisah-kisah yang kita dengar sejam lebih tadi, kita ada peranan sebagai mak bapak untuk menjernihkan hubungan. Kerana hubungan silaturahim yang disebut dalam surah An-Nisa ini adalah hubungan yang sangat hebat. Apa makna hubungan silaturahim? Silaturahim ialah hubungan yang lahir kerana dari rahim. Kita dengan abang kita ni sebab satu rahim dengan mak. Kita dengan kakak kita ni sebab satu rahim daripada bapa kita, gen bapa kita. Jadi ada hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim ini tak sama. Kalau ada pergaduhan di antara adik-beradik, dengki-mendengki itu pasti ada. Dan kadang-kadang boleh membawa kepada kejadian yang tidak diingini. Boleh membawa kepada jenayah, bukanlah sesuatu yang pelik. Pelbagai punca boleh berlaku kerana kurangnya kasih sayang sesama adik-beradik. Tapi Nabi SAW berpesan, tidak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim adik-beradik. Ini jaga. Lepas tu kalau ada mak bapak kat sini, saya menyeru mereka memainkan peranan mereka untuk menjernihkan hubungan di antara anak-anak kita yang mungkin keruh. Dan seorang Arab Badawi pernah diceritakan sebuah hadis, Abu Ayyub menceritakan seorang Arab Badawi datang kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak sangat masuk syurga. Belum tentu kau masuk syurga. Kalau kita dekat dengan syurga macam mana ya Rasulullah? Kalau kamu nak dekat dengan syurga, kamu kenalah beribadat kepada Allah, tidak syirik. Kamu hendaklah menunaikan zakat dan kamu tidak boleh meninggalkan hubungan keluarga kamu. Ini ya zal qurba ni kita baca. Zawil qurba dalam Quran berkali disebut. Kita nak sedekah pun, sedekah banyak tu. Dia boleh pergi sedekah, dia boleh pergi buat korban sampai ke Cambodia, sampai ke mana. Abang yang miskin tak tengok. Salah tu. Apa pun kita dah baca dah dalam surah At-Tahrim tentang cerita 4 darah. Qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. Jaga keluarga kamu. Nabi pun mula-mula dia berdakwah, dia suruh dakwah keluarga dia dulu. Bermula dengan keluarga kamu dulu, baru boleh pergi jauh. Maka sama juga dalam sedekah pun. Kalau kita boleh pergi sedekah punya jauh-jauh, kita buat korban pun kita sanggup pergi buat jauh-jauh. Orang cakap di Afrika ada telaga, kita kat sini pun cari sampai ke Afrika. Adik-beradik yang duduk kat dekat ni kita tak nampak. Kita buat tak peduli. Kita ada dosa yang kita tanggung. Ingat ya, sebab hubungan adik-beradik adalah satu hubungan yang sangat mulia dan sangat suci. Ya, barang siapa yang man ahabbalahu, barang siapa yang suka kepada Allah SWT, mudahkan rezeki, an yabsutalahu rizqahu, Allah lapangkan rezekinya, falyasil rahimahu. Dia dengan adik-beradik dia mesti kuat, mesti sentiasa berhubung, tak boleh ada putus antara mereka. Jadi ini sangat penting. Jadi itulah sebenarnya yang bagi Ustaz Miri apabila kita bercakap tentang hubungan adik-beradik. Pada saya, core of the story atau moral of the story, memang adik-beradik akan ada pergeseran. Tak mungkin adik-beradik ini walaupun lahir daripada satu rahim ibu dan bapa sama. Yang penting dengki-mendengki itu sudah dicatat dalam sejarah ada. Jadi hati-hati. Yang kedua, nak mengelak semua ni peranan mak bapak. Tolonglah kita mainkan peranan kita. Sama ada sebelum benda tu berlaku atau sudah berlaku pun peranan kita untuk menjernihkan itu masih ada. Yang ketiga, pun begitu diceritakan dalam kisah adik-beradik ini. Ada macam-macam perkara-perkara yang menyakitkan antara adik-beradik. Kita masih diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga hubungan tersebut. Kena jaga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semoga apa yang telah saya paparkan tadi akan menjadi satu iktibar kepada kita semua untuk menjaga satu hubungan silaturahim yang Allah SWT anugerah, yang dikatakan silaturahim ini berhubungnya langsung terus ke langit kepada Allah SWT. Hubungan ini sangat dahsyat kerana dia langsung. Maka jangan ada dengki-mendengki di antara adik-beradik. Tapi kalau ada juga, berperananlah mak bapak kat sini untuk menasihati, menjernihkan hubungan ini supaya tidak ada perkara-perkara yang buruk yang tak sewajarnya berlaku pada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan pada Ustaz, mungkin ada perkara-perkara yang kita nak
persoalkan lagi. Silakan Ustaz. Baik, Datuk. Terima kasih Datuk. Sebelum kita akhiri, kita ada masa lagi dan kita respon kepada, kejap ya, ada respon kepada Ustaz nak soalan tanya. daripada jemaah kita yang bertanya. Kalau Ustaz bacakan dulu soalan daripada yang dituliskan di mesej tu. Pertamanya ialah berkenaan dengan korban tadi. Datuk ada sebut atau sentuh tentang korban, perlu lihat darah yang mengalir sebagainya. Jadi ada yang bertanya, kalau kita buat korban di luar negeri, kita tak dapat menyaksikan darah itu disembelihkan. Kenapa buat di luar negeri? Ada sebab-sebab tertentu lah. Jadi mungkin boleh respon kepada soalan ini. Silakan. Mungkin Ustaz pun boleh bantu saya juga nanti tambah ya Ustaz apa yang saya kurang. Saya merasakan yang terbaik. Ya, disebut dalam hadis yang saya bacakan tadi, yang terbaik Nabi kata, the philosophy, ruh di sebalik korban tu untuk apa? Untuk kamu menyaksikan hiraqatid dam. Ruh Nabi kata, bila kamu menyaksikan hiraqatid dam, fatibu, dalam jiwa kamu akan rasa lain. Percayalah, kalau kita buat korban, kita pergi tengok, kita saksikan daripada awal bagaimana ditumbangkan korban dan sebagainya, dia punya impak, dia punya kesan dalam diri kita tak sama macam kita bagi duit, kita tak nampak apa-apa pun, tiba-tiba kita seronok je buat kenduri makan daging. Dia tak rasa impak. Tapi kalau di luar negara, di mana kita tak dapat menyaksikan, apa boleh buat dalam keadaan tertentu yang tidak membolehkan kita. Tetapi sebaik-baiknya kalau kita buat, cubalah. Tapi kalau tak dapat tu, tak dapat tidaklah. Cuma kita harap kita masih lagi dapat merasa kesan tersebut. Ya, pada saya, RM40? Ya, waktu korban tu hiraqatid dam. Itu Ustaz. Wallahualam, Ustaz mungkin boleh tambah sikit Ustaz. Ya, ada yang nak bertanya, kita bagi ruang kepada yang nak bertanya. Ustaz, saya nak tanya. Ustaz. Ya, Kak Syamah. Okey, Dr. Masita nak tanya, kalau macam adik-beradik, mak bapak dah tak ada, tapi kalau hubungan adik-beradik tu macam adik dengan abang tu macam kurang rapat, macam ada yang terkehil tu. Jadi macam mana kalau kita nak betulkan? Kadang adik tu degil sikit. Susah sikit dia tak makan nasihat. Macam mana Ustazah? Boleh beri pandangan. Tangan pun tak sama ya. Tinggi, rendah, gemuk dan kecil. Setandan pisang pun takkan sama walaupun datang sepokok. Sama juga adik-beradik ni. Kadang-kadang macam kita sebut tadi, kalau mak ayah dah tak ada, kalau mak ayah ada mungkin peranan mak ayah kena mainkan. Tapi kalau mak ayah dah tak ada, siapa nak mainkan peranan itu? Salah seorang daripada ahli keluarga yang nak dapat pahala lebih, dialah kena main peranan. Tapi kalau nampak antara Along dengan Angah ni, memanglah tak boleh bertegur siapa. Kalau Along bercakap tu macam smash memek bintan je, kelepup, kelepap, orang ni jawab, memang mengena. Tapi tak ada siapa pun nak mengambil inisiatif membaikkan. Bahkan aku malah campur lah. Biarlah dia orang tu memang macam gitulah. Biarlah dia, aku malah campur, nanti kan bergaduh lagi. Kita berdosa sebenarnya. Ramai orang tak betul. Hubungan adik-beradik tak boleh dibiarkan terus keruh. Ambil peranan. Bukan nak jadi hero, tapi ini arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana silaturahim itu, siapa di antara kita yang rasa dia nak bagi rezeki dia murah, ambillah peranan. Mungkin kau apa kau nak campur, kau apa tahu, kau tak tahu macam mana sakitnya hati abang, dia buat dengan abang dulu, kau apa macam. Bang, adik memang tak tahu apa, tapi adik minta sangat dengan abang, dengan Angah ni, mari kita duduk sekejap, tak apalah orang lain tak ada. Mari rumah adik pun tak apalah. Mari kita tengok kat mana kita ni, kat mana kita boleh betulkan. Ada tak siapa-siapa ambil peranan tu? Kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang semua buat apa? Buat bodoh je. Buat dek je, malah campur. Malah nak campur gaduh. Kita tak tahu betapa besarnya berdosa. Sebab tu hubungan adik-beradik, saya sengaja mengambil segmen cerita adik-beradik. Sebenarnya banyak lagi kalau saya nak kumpulkan tentang cerita adik-beradik yang perlu kita lihat. Pada saya, kalau saya baca kadang-kadang boleh menangis. Ramai orang tak tahu bahawa hubungan adik-beradiknya ini sangat penting dan perlu diperbaikkan. Macam Puan Salmah tanya ni, bagaimana nak membaikkan persaudaraan yang telah putus. Ya Allah, yang putus ni lagi takut. Sebab silaturahim tak boleh putus. Kalau silaturahim tu langsung sambung pada Allah, putus, maknanya putuslah kita dengan Allah. Silaturahim tu dia hubungan suci yang datangnya daripada perut. Dia bukan kerana kahwin. Kahwin tu kita suami isteri saja. Tetapi hubungan yang lahir kerana perkahwinan itu berlaku daripada rahim. Allahu Akbar. Rahim tu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bubuh silaturahim. Baca balik dalam surah An-Nisa. Sebab tu tolong, kalau ada kat sini
abang dengan adik bergaduh, kakak dengan abang tak puas hati, adik dengan abang benci sampai dah berapa lama tak bercakap, tak pernah ziarah, tak pernah datang. Salah seorang tolong mainkan peranan. Tolong mainkan peranan. Tolong ambil peranan ini. Kalau mak dengan ayah ada, mak ayah tolong mainkan peranan. Jangan pandang dengan mata, ya Allah, berdosa kita. Kalau mak dengan ayah ada, lagi berdosa. Ustazah, tapi dia punya hubungan tu dia bukan putus tau Ustazah. Dia katakan macam okey, kalau abang ni cakap tanya dia banyak-banyak, sepatah je dia jawab. Dah gitu. Itu macam mana hukum dia? Itu smash lah tu. Dia tak smash. Dia tak smash. Macam dia kata, kita nak pergi sini-sini, marilah kita jom sama-sama. Dia cakap okey tak apa, tak payah. Dah. Dingin lah, maknanya hubungan yang dingin. Dingin. Yes, dingin. Hubungan yang dingin tu masih lagi di peringkat yang baik sampai tak boleh bercakap tu, saya sedih lah juga. Kalau dingin tu maknanya kita ada benda yang dia tak puas hati lah. Pastinya ada sesuatu yang masih terbuku dalam hati, tak terluah. Jadi kita sebagai kakak macam mana Ustazah? Sebagai kakak ada peranan. Kenapa tak nak jadi macam kakak Musa? Kenapa tak nak jadi peranan sebagai kakak Musa? Kakak Musa masa tu dia pergi tengok, dia tahu Harun jadi pengawal istana, dia tahu adik dia masuk dalam istana, dia mengambil peranan begitu. Kenapa kita tak nak ambil peranan tu? Hari ini kita dah baca, hari ini kita dah duduk dalam kuliah ini, kalau kita tak buat, lepas ni kita kena buat. Kalau dulu kita tak tahu, sekarang kita dah tahu, kita kena buat. Dulu kita tak tahu. Tapi kita kena kuat juga Ustazah nak cakap benda-benda gini. Kita buat, menjadi peranan. Sebab itu kita mengkisahkan cerita adik-beradik. Sebab saya nak tekankan betapa pentingnya hubungan ini. Pada setengah yang tak merasakan pentingnya, bencinya setengahnya itu sama adik-beradik, ya Allah, sehingga menakutkan. Dengkinya itu sehingga, saya tak nak salah, dia buat saya. Dia masukkan pasir dalam periuk nasi saya. Ada abang buat macam tu kat adik tu, tergamak tu. Tapi mana pergi abang-abang lain? Mana pergi peranan kakak-kakak? Kita kalau nak kahwin pun, kita kena ada saksi yang datang daripada adik-beradik. Dah kahwin, dah jadi masalah. Mana pergi semuanya? Kenapa semua tak nak ambil peranan? Ingat, berdosa ya. Jangan kita ingat tak berdosa. Berdosa kita tolong. Berdosa. Yang berdosa kita juga berdosa Ustazah. Ya, kita melihat perkara ni berlaku. Kenapa berdiam? Ini hubungan adik-beradik kita. Ambil peranan. Boleh cakap. Akak baru je dengan kuliah petang ni, akak tak mau lagi tanggung dosa yang banyak, akak nak buat juga. Selepas ni kalau korang tak nak buat baik, sekurang-kurangnya akak dah cuba. Marilah adik, mari Angah, mari Along. Mari. Akak dah cuba. Mari luahkan. Kalau kau tak boleh luah tak apa, luahkan dengan akak dengar dulu. Lepas tu akak dengar pula yang kedua. Lepas tu akak cuba baikkan antara duanya. Begitu caranya. Jangan langsung tak ambil pot. Indah, tak peduli. Masing-masing jagalah rumah tangga masing-masing. Dah besar-besar, dah tua-tua. Kau jaga anak kau, aku jaga anak aku. Aku jaga anak aku pun tak lepas lagi. Apalah aku nak jaga kau orang pula. Tolonglah kak, tolonglah. Ini hubungan silaturahim, hubungan suci yang mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jaga. Tolonglah ambil peranan. Kadang-kadang Along dan Angah ni tak boleh nak bercakap sebab tak ada orang tengah. Tak ada orang nak ambil peranan. Tolonglah ambil peranan. Anda akan dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan rezeki. Bukan saya janji, Allah janji. Man ahabba lahu an yabsuta lahu rizqahu. Siapa suka Allah SWT nak lapangkan rezeki dia. Tak payah keluar cari makan pun. Buat baik ini. InsyaAllah Allah Ta'ala lapangkan rezeki kita. Terima kasih Ustazah. Ya. Okey, baik. Ada lagi tak soalan daripada Ibu? Okey, silakan. Assalamualaikum Datuk. Salam Kak Yati. Saya nak tanya, apakah peranan isteri kepada suami sekiranya keluarga si suami tu tidak baik? Bolehkah isteri campur tangan untuk memulihkan kekeluargaan tu? Dalam hal ni kita kata isteri ni macam ipar sajalah, in-law saja. Nama pun in-law, maka nak masuk campur kena by law. Kena ada undang-undang. Nama pun in-law saja, sister in-law, keluarga dia. Sebab tu orang putih dia kata in-law, orang putih, bahasa Arab dia kata sahar ya. Baik.
Sebenarnya bila kita cakap tentang silaturahim, kalau suami dengan adik-beradik dia, dialah hubungan dia. Tapi kadang-kadang mereka ni pun keruh sampai tak boleh. Kalaulah isteri ni ada sedikit wewenang atau karisma, di mana kalau dia cakap pun orang boleh dengar, sebab dia ni akhlak dia baik, orang hormat, dia a very respected lady lah kita kata. Walaupun dia ni cuma kakak ipar saja, tapi adik-beradik semua sayangkan dia lebih daripada abang sendiri. Sebab bila datang rumah abang, kak ipar jaga, masa bersalin dulu pun kak ipar jaga. Kadang-kadang ada ni kak ipar yang macam ni, memang respected by the family. Yang ini jalankan peranan anda, pastinya janji Allah Subhanahu Wa Taala janji yang ditepati. Janji manusia kita tak percaya dia, tapi Allah janji, Allah kata siapa di antara kamu membaikkan hubungan silaturahim, Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur dia, lapangkan rezeki dia. Jadi kalau boleh berperanan tu bolehlah, sebab kadang-kadang sebaik-baiknya tentulah yang daripada darah daging, tapi kadang-kadang macam kita sebutlah, tak semua yang daripada darah daging tu boleh berperanan. Tapi kalau kakak ipar ataupun adik ipar kita ni sebagai adik ipar saja, being a respected lady yang boleh diterima cakapnya, orang yang memang orang hormat kita, kenapa tidak untuk kita buat sesuatu yang baik? Silakan. Pandangan saya lah, tak tahu Ustaz Amiri macam mana. Terima kasih Datuk. Okey, terima kasih. Ustazah, Okay, ada lagi? Okey, Kak Hajar Sania daripada Singapura. Saya nak cakap, nak ucapkan terima kasih dan saya rindu sangat dengan Datuk ni. Allah Lama Akbar. tak jumpa dan pada hari ni saya terbuka telefon ni sekali ternampak. Saya tak lupa yang hari ni ada siaran ke apa ke. Baru buka sekali tengok muka, terus saya sambung je, saya masuk je, saya tak peduli apa. Terima kasih banyak. Masuk je, Kak. Alhamdulillah. Saya masuk je, saya tak peduli, tak cakap pun dengan Ustaz. Okey. Ustaz, kita ada soalan tadi yang kalau kita buat korban untuk anak-anak dengan menggunakan duit kita dengan persetujuan mereka, adakah dibolehkan? Okey. Korban kita boleh buat untuk orang lain, untuk anak-anak pun kita boleh buat, ya. Tak payah persetujuan pun tak apa. Duit kita boleh buat untuk nama anak dengan niatkan bahawa pahala berkorban ini tadi adalah untuk anak-anak. Jadi kalau yang mampu tu buatlah korban, yang tak mampu dalam keluarga korban perasaan masih ada lagi, korban perasaan, korban untuk tidak mengeruhkan keadaan dalam adik-beradik ni. Kadang-kadang kita kena banyak menelan. Perangai seorang-seorang ni tak sama. Kalau 10-12 anak Nabi Yaqub pun macam-macam perangai yang ada. Kita kalau baca teliti dalam sejarah kita akan tengok dalam tafsir, dicerita satu persatu perangai dia orang ni. Saya tak sempat nak mengupas secara detail, tapi kalau baca memang seronok. Dia reflect macam adik-beradik kita ni. Kalau saya pun 5 beradik, 5 perangai. Ada yang abang yang lembut, yang tak cakap banyak, yang kita rasa ada yang kasar, yang dengki dengan kita. Memang ada. Jadi bila kita dah baca benda-benda macam ni, kita tak pelik. Dan kita bersedia dengan sebarang kemungkinan, dan kita bersedia minda, dan juga kita bagaimana nak menghadapi situasi-situasi begini. Berdoalah kepada Allah SWT, semoga hubungan silaturahim ini menjadi hubungan yang terus subur, baik kepada kita semua, menjaga adik-beradik. Jadi harapan saya bagi Ustaz Amiri, semoga paparan kita dalam cerita adik-beradik ini akan mendatangkan manfaat pada kita semua. Wallahualam. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada berbahagia Datuk. Betul Datuk, cukup menarik pada petang ini perbincangan berkenaan dengan kisah adik-beradik. Memang betul Al-Quran ini Allah Ta'ala sebut ma'atana fil kitabim syai'. Al-Quran dia mencakupi segala hal. Kisah-kisah yang diceritakan dan dihuraikan oleh Datuk itu betul-betul realiti dalam kehidupan kekeluargaan. Ada kita seperti mana dia sebut kisah Nabi Musa dengan Harun, bagaimana Nabi Harun itu membantu saudaranya, membantu adiknya dalam kerja dakwah. Ya. Bagaimana pula Nabi Yaqub tadi diterangkan oleh Datuk, Nabi Yaqub ni seorang bapa yang dia tahu hal, dia perlu tahu hal, kenal tentang anak-anak dia. Sebab itu dinasihatkan supaya Nabi Yusuf tak cerita, kerana dia dah tahu untuk elakkan daripada berlakunya pergaduhan. Maka itu tips kepada ibu bapa, kena hati-hati supaya tidak ada sedikit sebanyak rasa iri hati di kalangan adik-beradik. Bagaimana pula Qabil dan Habil,
persaingan adik-beradik itu dalam mereka dari segi ibadah. Ada adik yang mana mereka persembahkan kepada Allah Ta'ala perkara yang terbaik dan ada tidak. Jadi boleh dikatakan kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran itu amat banyak untuk kita ambil manfaatnya supaya perjalanan hidup kita dalam keluarga berjalan dengan baik, berjalan dengan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu ingat yang Datuk sebut tadi, doa kepada adik-beradik. Itu jangan lupa, itu poin yang penting. Betul Datuk, ramai yang lupa doa untuk adik-beradik, banyak yang berdoa untuk diri sendiri, doa untuk orang lain. Ya, Yang doa mati untuk pun orang kita lain. doa dah. Lebih-lebih lagi orang yang banyak berbuat baik kepada dia, beri itu, beri ini. Jadi kita doa kepada orang itu, kita lupa. Di keliling kita, kiri kanan kita ada adik-beradik yang perlu kita doa juga untuk mereka. Rabbil firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Ustaz ada share di ruangan komen itu, boleh ambil doa tersebut daripada surah Al-A'raf ayat 151. Jadi alhamdulillah ibu-ibu semua, program kita pada petang ini berada pada penghujungnya, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk yang dapat bersama-sama dengan kita berkongsikan ilmu kepada kita pada petang ini. Dan jangan lupa ke depan untuk sesi yang terakhir sama dengan berbahagia Datuk, cerita keluarga, lagi menarik cerita keluarga. Cuma kita bukan bersiaran pada hari Sabtu tetapi hari Jumaat, 26 Mac 2021. Waktu yang sama kita bersiaran jam 3 hingga 4:30 petang. Jadi jangan tersilap jadual lah. Minggu depan Masya-Allah, insya-Allah. ajak adik-beradik kita join sama. Kita seorang masuk tak seronok, kita ajak lagi keluarga kita, kakak, abang, adik, ipar dan sebagainya. Masuk sama-sama, lagilah kita dapat apa mesej yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk, oleh semua. Jadi senang, kita pun tak payah cakap banyak dah. Semua dah dapat, betul ya? Okey, jadi alhamdulillah. Jadi setakat itu dulu untuk petang ini, kita akhiri dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dan Ustaz nak ibu-ibu tunggu sekejap. Terima kasih kepada Datuk. Baik. Ustaz ada nak bagi taklimat sikit. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum akhir 1 minit Ustaz ingin buat pemakluman kepada semua berkenaan dengan program-program yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian ZAG Al-Quran wal Qiraat. Kita dah pun bulan Syaban, dah 5 Syaban tak silap hari ini, dan tak lama lagi kita akan sambut bulan Ramadan. Jadi ambil perhatian program yang bermanfaat, ceramah duha Ramadan itu disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, yang bincang pasal fiqh Ramadan. Ini penting, kita nak sambut Ramadan, nak buat ibadat Ramadan supaya ibadat Ramadan kita dilakukan secara sempurna. Jadi fiqh Ramadan pada hari Jumaat 2 April. Kalau Singapura cuti lah, cuti umum untuk Friday, jam 10 pagi hingga 12 hari. Program percuma. Ajak rakan-rakan, kenalan tuan-tuan dan puan-puan semua untuk join sekali ya, insya-Allah. Baik, yang keduanya ialah seminar di ambang Ramadan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin, jutawan di bulan Ramadan. Okey, jutawan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini kita lakukan ibadat puasa kita betul-betul terbaik, berbeza dengan tahun-tahun yang lalu. Kita menjadi seorang yang jutawan dari segi ganjaran pahala Allah Ta'ala beri kepada kita dan mendapat keberkatan bulan yang mulia. Ya, hari Ahad 4 April 5.15 hingga 7.15 malam. Ini juga program percuma, dan perempuan yang ingin salurkan infak untuk disusunkan lagi program-program bermanfaat, bolehlah infak ilmu kepada 97372656. Tuan-tuan dan puan-puan yang ingin ikuti program ini, boleh berhubung dengan cikgu lah ya, dan link akan diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cikgu yang akan hantar 97372656. Dan yang ketiga ialah
Ini bicara tajuk Fatihah. Bersama dengan Ustaz sendiri pada 11 April 2021 untuk buat semakan bacaan Fatihah. Ustaz kongsikan kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku dalam bacaan Fatihah. Daripada situ kita dapat perbetulkan bacaan Fatihah. Kita dah lama pun baca Fatihah, betul ke tidak, ataupun dah betul nak perkemaskan lagi atau nak kongsikan pada kenalan-kenalan kita. InsyaAllah boleh bersama dengan Ustaz nanti pada 11 April jam 5, kemudian kita break sekejap, pukul 5 solat asar, 6 masuk balik untuk praktikal bacaan bagi mereka yang ingin buat semakan. Maknanya dia yang baca Ustaz akan semak bacaan. Itu mungkin mereka yang daftar awal untuk dibuat semakan, sempatlah sebab sejam ni lebih kurang 13-14 orang je sempat. Yang ni ada bayaran sebanyak 25 Sing dolar, boleh buat pay now kepada 97372656. Dan buku yang kepada yang nakkan buku bicara tajwid yang ni, bayarannya adalah 40 Sing dolar termasuk postage ke rumah, ya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama untuk dalam program Tahsin Al-Fatihah. Pada yang belum lagi lah, belum pernah ikuti, bolehlah bersama-sama dengan Ustaz nanti. Okey. Jadi alhamdulillah itu saja pemakluman kepada tuan-tuan puan-puan. Terima kasih atas sokongan semua, atas tuan-tuan puan-puan selalu ikuti program-program Pusat Pengajian ZAG Al-Quran wal Qiraat. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.